Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, okay, untuk pelajar-pelajar 3 Efficient. Sekali lagi cikgu sertakan video PDPDR, okay, bagi topik 1.2 dalam tajuk komunikasi deria bau dan deria rasa, kombinasi deria pendengaran dan kita akan melihat kepada kecacatan penglihatan dan cara mengatasinya dan juga kecacatan pendengaran dan cara mengatasinya. Okay. So kita bermula dengan topik yang pertama, iaitu kombinasi deria bau dan deria rasa. Okay. So deria bau, okay, dan deria rasa amat berkait rapat. Okay. Jika deria bau tidak dapat berfungsi dengan baik, maka deria rasa akan kurang peka. Okay. Contoh situasi apabila kita dalam keadaan selesema, okay, kehadiran mukus yang berlebihan akan menghalang bahan kimia terlarut, okay, dalam mukus tadi, dan bahan kimia ni tidak dapat dikesan oleh sel-sel deria. Okay. Jadi bila sel-sel deria pada rongga hidung tak dapat mengesan, maka pada yang sama, okay, lidah akan jadi kurang peka terhadap rasa. Okay. Ini kita boleh uji boleh uji dengan melakukan uji kaji kendiri, yang mana nanti awak ambil lah apa-apa yang makanan yang ada rasa. Okay. Awak cuba makan tanpa tutup hidung dulu, rasa makanan tersebut macam mana. Dan kali kedua awak makan tapi dengan keadaan awak tutup hidung. Pasti awak dapat membezakan keadaan rasa tu akan semakin berkurangan. Okay. Ni nanti kita boleh cubalah kat rumah. Okay. Okey, seterusnya kita pergi kepada had deria penglihatan. Okey. Keupayaan, bila kita sebut had deria penglihatan, okey, dia merujuk kepada had keupayaan mata dalam melihat objek. Okey. So mata kita ni sukar untuk melihat objek yang terlalu kecil, dan juga mata kita juga tak dapat melihat objek yang terlalu jauh. So ini kita punya had keupayaan mata kita. So had keupayaan mata ni kita panggil sebagai had deria penglihatan. Objek kecil macam kuman, bakteria kita tak dapat lihat. Macam objek yang terjauh, contoh awak di Paduka, awak nak lihat orang yang ada dekat Kampung Sedeng, memang takkan nampak. Sukar untuk kita nak lihat sebab dia terlalu jauh. Seterusnya kita lihat pada ilusi optik. Ilusi optik ni berlaku apabila objek yang dilihat berbeza dengan keadaan sebenar. Berbeza dengan keadaan sebenar. Berlaku apabila otak kita ni tak dapat mentafsir objek yang kita lihat tadi dengan tepat. Contoh kat bawah ni cikgu sertakan 3 jenis rajah. Contoh rajah yang pertama, kita ada garisan P, Q dan satu lagi garisan ialah RS. Pada pendapat anda, yang manakah garisan yang paling panjang? Simpan jawapan dulu dalam kepala anda. Tengok pada rajah yang kedua. Kita ada dua kumpulan bulatan. Satu bulatan X di tengah-tengah dan satu lagi bulatan Y di tengah-tengah. Sekarang cikgu nak tanya, tumpuk X dengan Y yang mana lebih besar dari segi penglihatan anda? Anda rasa yang mana besar? Simpan dulu jawapan anda. Nanti cikgu akan reveal jawapan yang sebenar. Sekarang lihat rajah 3. Ni ada bulatan. Dan tengah-tengah dia ada objek segi 4. Cikgu nak tanya, awak nampak segi 4 ni
betul-betul segi empat atau awak nampak segi empat ni melengkung pada garisan dia? Okey. Simpan dulu jawapan awak. Awak rasa segi empat ni betul-betul segi empat atau segi empat ni dia ada melengkung? Okey. So, sekarang cikgu akan beritahu jawapan yang pertama pada objek pertama. Awak rasa siapa yang paling panjang? Okey. Kebanyakan pelajar mesti mikirkan bahawa P dan Q adalah garisan yang lebih panjang berbanding R dengan S. Tapi sebenarnya P dengan Q, R dengan S ni, okey, garisan tengah dia ni sama panjang. Tak percaya? Awak boleh tengok kat buku teks awak, dan awak boleh cuba ukur. Ni gajah ni cikgu ambil dalam buku teks. Awak cuba ukur. Okey, panjang dia adalah sama. Tapi bila kita letak kepala dia, ke atas bawah, dia akan mengganggu penglihatan kita. Kita seolah-olah kita nampak P dan Q ni lebih panjang. Okey, yang kedua, siapa besar? Pasti ramai pelajar yang mengatakan X adalah tumpuk yang lebih besar. Sebenarnya tumpuk X dengan tumpuk Y sama besar. Kenapa nampak berbeza? X ni awak akan rasa nampak macam besar sebab X ni dikelilingi oleh tumpuk-tumpuk kecil. Y ni awak nampak kecil sebab dia dikelilingi oleh tumpuk-tumpuk besar. Tapi sebenarnya hakikatnya X dengan Y ni saiz dia sama. Okey, sekarang kita tengok pada rajah yang ketiga. Pasti awak merasakan segi empat ni macam melengkung. Sebenarnya segi empat ni tak melengkung. Okey, dia memang segi empat tepat. Segi empat sama. Tak ada melengkung pun garisan dia. Okey, tapi kenapa awak nampak soalan melengkung? Sebab bulatan ni menyebabkan mata kita, otak kita mentaksir bahawa garisan ni melengkung. Sebenarnya garisan ni tak melengkung pun, lurus je. Tak percaya awak boleh test dengan pembaris. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada titik buta. Titik buta. Okey, dekat penglihatan kita ni ada titik buta. Macam kita ingat dulu, dekat dalam kita punya mata, okey, adanya bintik buta. Dan bila image yang kita lihat daripada objek tu terbentuk dekat bintik buta, maka kita takkan nampak objek tu kelihatan. So, ini adalah satu contoh aktiviti yang menarik untuk awak lakukan. Aktiviti ni ada dalam buku teks. Awak boleh cari dalam buku teks. Okey, pada rajah 1.2, untuk kita mengkaji bintik buta. Okey, mula-mula awak pegang buku ni dengan tangan kanan dan luruskan tangan kanan awak. Tutup mata kiri dan lihat kucing pada rajah 1.22 dengan mata kanan awak. Kemudian gerakkan buku tu secara perlahan ke arah mata anda. Adakah burung tu masih lagi awak nampak ataupun sudah hilang? Ni boleh bercuba. So, nanti awak cuba buat. Okey, cuba buat dan lihat apa hasil dia. Okey, macam cikgu cerita tadi, macam cikgu cakap tadi, bahawa mata kita ada had penglihatan. Kita tak boleh lihat objek yang terlalu kecil dan kita tak boleh melihat objek yang terlalu jauh dengan mata kasar. Jadi macam mana kita nak lihat objek tersebut? Sebab itulah kita manusia mencipta teknologi yang membolehkan kita mengatasi had penglihatan kita. Contoh nak lihat objek yang kecil, yang bersaiz seni seperti bakteria, sel, apa lagi, kuman. Macam mana kita nak lihat? Sebab tu kita cipta mikroskop. Dengan mikroskop kita boleh melihat objek yang sangat kecil. Untuk objek yang jauh, macam mana kita nak lihat objek yang jauh? Sebab tu manusia mencipta binokular, teropong. Binokular, untuk kita cipta teleskop. Dengan dua alatan ni kita dapat melihat objek yang jauh. Kalau binokular kita boleh tengok lah daripada paduka. Kalau kita teropong tu boleh nampak apa yang berlaku dekat kampung Seding. Dengan teleskop kita boleh melihat bintang-bintang dan bulan di angkasa. Seterusnya, nak melihat objek yang ada dalam kandungan. Bayi tadi sihat ke tak sihat ke? Macam mana saiz bayi tu? So, sedangkan nak lihat dalam perut tak nampak, luar tak nampak. So, macam mana? So, kita cipta mesin ultra bunyi. Dengan mesin ultra bunyi, kita menggunakan gelombang bunyi untuk menampakkan objek yang ada dalam perut wanita yang mengandung. So, boleh nampak macam mana rupa bayi tu, sihat atau tidak. Macam nak melihat tulang yang ada dalam badan kita. So, apa teknologi yang dibuat? So, kita ada mesin sinar X atau awak panggil mesin X-ray. Dengan teknologi ni,
kita dapat melihat apa yang berlaku dalam badan kita. Tulang kita okey ke, tak okey ke, paru-paru kita okey ke, jantung kita okey ke, ada pendarahan ke dekat dalam paru-paru kita. Semua dapat dikesan dengan adanya mesin X-ray. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kecacatan penglihatan dan cara mengatasi. Okay. Untuk kecacatan penglihatan, okay, kita ada 3 jenis kecacatan penglihatan. Kita ada rabun jauh yang pertama. Okay, rabun jauh. Kita ada rabun dekat. Dan kita ada satu lagi. Rabun satu lagi. Nanti kita pergi kat rabun satu lagi. Okay. So, kita lihat kepada rabun jauh dahulu. Okay. So, apa yang dikatakan rabun jauh? Okay. Orang yang mengalami rabun jauh, tidak dapat melihat objek yang jauh dengan jelas. Okay. Objek jauh kelihatan kabur. Benda jauh tak nampak. Okay. Contoh kawan cikgu mengajar kat depan, awak kat belakang. Bila awak rabun jauh, awak tak nampak cikgu tu dengan jelas. Awak nampak kabur je. So, awak mengalami rabun jauh. Okay. Kenapa rabun jauh berlaku? Sebab objek yang objek jauh yang kelihatan kabur kerana imej tadi difokuskan di hadapan retina. Sepatutnya imej tadi terbentuk dekat retina, tapi ni dekat depan daripada retina. Okey. Sebab dia ialah kerana ada 2 sebab dia. Okey. Sebab yang pertama ialah kanta mata terlalu tebal. Yang kedua, bola mata terlalu panjang. Satu ialah kanta mata, punca dia sebab dia terlalu tebal. Satu lagi ialah bola mata sebab bola mata ni terlalu panjang. Sebab tu imej tadi tak sampai dekat retina. Ini kecacatan yang berlaku lah. So macam mana nak mengatasi rabun jauh? Sebab tu kita akan pakai cermin mata. Dan kanta yang kita pakai kat cermin mata ialah kanta cekung. Okay. Kanta cekung. Ni kena ingat. Kanta jenis apa? Kita panggil kanta cekung. Ni rupa kanta tu. Okay. Rupa kanta tu. Okay. Ni rupa kanta cekung. Okay. Dengan kanta cekung, imej tadi akan dapat terbentuk, dapat difokuskan pada retina. Okay. Cahaya yang masuk dalam mata tadi dengan adanya kanta cekung ni dapat dipanjangkan sehingga dapat terbentuk, imej tadi dapat terbentuk pada retina. Okey, seterusnya ialah kecacatan yang kedua iaitu rabun dekat. So, rabun dekat ni ialah orang itu tidak dapat melihat objek yang dekat dengan jelas. Okey, tak dapat tengok benda yang dekat dengan jelas. Selalunya rabun dekat ni berlaku pada orang-orang yang berumur lah. Okey, nak baca tulisan tak nampak, kena tolak tangan ke belakang sikit baru nampak tulisan. Itu ialah orang yang kena rabun dekat. Okey. Kenapa orang kena rabun dekat? Sebab objek dekat kelihatan kabur kerana imej difokuskan di belakang retina. Tadi kalau rabun jauh, dia di depan retina. Sekarang dia dekat belakang retina, melebihi retina. Imej tadi terbentuk betul-betul kat belakang daripada retina. Okay. So, kenapa berlakunya keadaan ini? Sebab kanta mata terlalu nipis dan bola mata terlalu pendek. Tadi kalau rabun jauh, kanta mata terlalu tebal, bola mata terlalu panjang. Kalau rabun dekat, kanta mata terlalu nipis, bola mata terlalu pendek. Jadi apa yang berlaku? Itu yang menyebabkan imej terbentuk dekat belakang retina. So macam mana kita nak mengatasinya? Kita boleh mengatasi dengan memakai cermin mata yang mana kantanya adalah kanta cembung. Okay, macam kanta cembung seperti kanta yang ada dalam mata kita. So ni kanta cembung. Okay. So dengan kanta cembung kita dapat memfokuskan imej tadi dekat pada retina. So dapat atasilah rabun dekat. Okay, ni ialah kecacatan yang ketiga iaitu astigmatisma. Okay, untuk kecacatan astigmatisma ni, okay, sebahagian objek dilihat jelas manakala sebahagian lain adalah tidak jelas. Okay, disebabkan oleh permukaan lekukan kornea ataupun kanta tidak sekata. So kalau awak tengok gambar rajah 1.23 ni, sekiranya okay, ada garisan yang
jelas dan ada garisan yang tidak jelas, bermaksud anda mengalami kecacatan penglihatan astigmatisma. So, cara untuk mengatasi dia adalah kita menggunakan kanta silinder. Memakai kacamata menggunakan kanta silinder.